Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Muhammad Noh Johari. Saya Umi Masitas Osman. Berita-berita utama malam ini. Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama rakyat dan penduduk peluang bersua muka dengan raja yang dikasihi. Negara Brunei Darussalam dijangka mengalami hujan lebat dan berpetir sekali skala menjejaskan kebanyakan kawasan. Lapan belas orang anak damit dilahirkan pada 1 Muharram 1445 Hijrah di daerah Brunei Darmussalam. 14 kelahiran anak damit dicatatkan, 8 lelaki dan 6 perempuan. Kementerian Hal Ehwal Agama melalui bahagian kemajuan syiar Islam mengungkayahkan majlis pemberian hadiah kepada anak-anak damit yang lahir pada 1 Muharram. Majlis berlangsung di Hospital Raja Isteri Pengiran Anak Saleha, Bandar Seri Begawan. Yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama dan Isteri, dan yang berhormat Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Muhammad Isham bin Haji Jaafar, Menteri Kesihatan dan Isteri, menyampaikan pemberian hadiah wang tunai RM100 dan barangan keperluan anak damit serta buku agama. Manakala Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama, selaku Timbalan Pengerusi Lembaga Perbadanan Tabung Amanah Islam Brunei Taib dan Isteri, menyampaikan sumbangan berupa akaun simanja bernilai RM200 dan hamper bernilai RM60. Datuk Seri Setia Dr. Awang Haji Mazanan bin Haji Yusof, Penolong Mufti Buhut Jabatan Mufti Kerajaan selaku Timbalan Pengerusi Badan Penasihat Syariah Syarikat Takaful Brunei Darussalam Sdn Berhad dan Isteri, menyempurnakan pemberian hadiah berupa baucer bernilai RM250 bagi penyertaan Takaful Nur Savings dan GMAT. Sementara di Hospital Suri Seri Begawan, Kuala Belait, 4 kelahiran anak damit dicatatkan. Hadiah disampaikan oleh Awang Haji Muhammad Rosli bin Haji Ibrahim, Setiausaha Tetap Kementerian Hal Ehwal Agama. Kelahiran anak-anak damit pada sambutan Ilal Hijrah diraikan dengan penuh rasa syukur. Jawatan Kuasa Takmir Masjid Rashidah Sa'datul Bolkiah, Kampung Sungai Akar, mengadakan majlis doa kesyukuran sempena 10 tahun masjid berkenaan. Hadir yang berhormat Pihin Udana Khatib Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama dan timbalannya, Pengiran Datuk Seri Paduka Haji Muhammad Tashim bin Pengiran Haji Hassan. Majlis Ramah Mesra dan Junjung Ziarah bersama rakyat dan penduduk bagi daerah Tutong sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke Bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 akan berlangsung hari Selasa 25 Julai. Bagi memastikan kelancaran majlis, pagi tadi diadakan raptai penuh di Padang Kompleks Dewan Kemasyarakatan daerah Tutong. Hadir menyaksikan raptai yang berhormat Datuk Seri Setia Awang Haji Ahmadin bin Haji Abdul Rahman, Menteri Hal Ehwal Dalam Negeri selaku pengerusi jawatan kuasa kebangsaan sambutan perayaan. Persembahan khas kali ini disertai oleh para pelajar sekolah rendah, kerajaan dan swasta serta sekolah menengah. InsyaAllah akan membagi yang terbaik untuk menghadiahkan kepada kita ni punya kehadapan majlis
ke bawah Duli Yang Maha Mulia. Saya berasa amat bangga dan teruja kerana dapat ikut serta dalam persembahan Hasanah. Saya amatlah teruja untuk membuat persembahan ini kepada yang akan disembahkan kepada ke bawah Duli. Saya begitu gembira dan tidak sabar untuk membuat persembahan pada sambutan Hari Keputeraan di hadapan ke bawah Duli. Saya akan buat yang lebih terbaik dan tidak sabar untuk melakukannya pada hari Selasa nanti. Bagi memastikan majlis ramah mesra dan junjung ziarah bersama rakyat dan penduduk di daerah Belait sempena sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 yang akan berlangsung pada Sabtu ini berjalan dengan lancar, beberapa persiapan sedang giat dijalankan di Padang Bandaran Kuala Belait. Alhamdulillah, setakat ini dalam 85% persiapan masih giat dijalankan dan terdapat sebanyak 35 penyertaan yang terdiri daripada mukim-mukim, persatuan-persatuan, syarikat-syarikat swasta yang ada di daerah Belait dan tidak lupa juga Angkatan Bersenjata di Raja Brunei, Batalion Ketiga Lumut Camp dan pasukan Gurkha Rifle Seria iaitu British Garrison turut menyertai. Rakyat dan penduduk di daerah Belait juga tidak ketinggalan menzahirkan rasa teruja ingin bersua muka dengan ke bawah Duli Yang Maha Mulia nanti. Anda sabar rasanya akan jumpa ke bawah Duli. Iski excited semualah. 22 hari bulan nenek. Teruja juga akan lihat persembahan di Padang 22 hari bulan nenek. Sangat-sangat teruja lah untuk menanti ketibaan ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan di Pertuan Negara Brunei Darussalam untuk meramah mesra dengan rakyat. Yang penting sangat-sangat teruja lah. Indah sabar akan jumpa ke bawah Duli and then melihat persembahan-persembahan yang akan tunjukkan oleh orang ramai itulah. Yes, iskilah rasanya mau berjumpa ke bawah Duli dan family. Acara pentas perayaan sempena ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77 terus dimeriahkan dengan pelbagai acara menarik. Ikuti bahan beritanya selepas ini bersama dengan bahan berita lainnya. Penerbangan Diraja Brunei RB dan Jabatan Kemajuan Pelancongan menganjurkan taklimat kajian burung di negara Brunei Darussalam. Taklimat diadakan di RB Campus. Aktiviti mengkaji burung semakin berleluasa secara global. Negara Brunei Darussalam yang mempunyai hutan dan hidupan liar menjadi destinasi popular bagi mereka yang gemar mengkaji burung. Demikian perkongsian pengalaman yang dibuat oleh Richard Arnold, pemerhati burung dari Australia. Katanya sepanjang pengalamannya memerhati burung di negara Brunei Darussalam, terdapat lebih 170 pelbagai spesies burung ditemui. Antara yang hadir, Tuan Yang Terutama Luke Arnold, Pesuruhjaya Tinggi Australia ke negara Brunei Darussalam dan Awang Haji Muhammad Yusri Haji Junaidi, Timbalan Setiausaha Tetap Kementerian Sumber-Sumber Utama dan Pelancongan. Pelbagai acara pentas terus diadakan semalam bagi memeriahkan sambutan perayaan ulang tahun Hari Keputeraan ke bawah Duli Yang Maha Mulia ke-77. Di kawasan letak kereta berhadapan Muzium Alat Kebesaran Diraja Bandar Seri Begawan, diadakan pertandingan menambang syair. Hadir Dr. Haji Muhammad Hadi bin Muhammad Melayong, Pengetua Pusat Sejarah Brunei. Disertai oleh 10 orang peserta, pertandingan dianjurkan oleh Pestap Entertainment. Sementara di daerah Tutong, diadakan persembahan malam irama tausyih. Persembahan dianjurkan oleh belia-belia takmir masjid Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang dengan kerjasama Majlis Perundingan Kampung Bukit Beruang dan Rancangan Perumahan Negara Bukit Beruang Asal.
Persembahan Malam Mahabbah Insaniah oleh pasukan pengakap sekolah-sekolah menengah dan rendah di daerah Blyth memeriahkan acara pentas di Tamu Tudung Saji Kuala Blyth. Persembahan dianjurkan oleh Persatuan Pengakap Daerah Blyth. Ucapan selamat Hari Keputeraan dirafakkan ke hadapan raja yang disayangi. Kami dari masyarakat Iban ingin menjunjung kasih mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-77 tahun. Semoga dilanjutkan usia dan kekal karal memerintah negara Brunei Darussalam. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. 先锋吾王苏丹陛下77华诞，我等谨代表都东华社暨都东县全体华人，诚挚献上祝福，祝愿苏丹陛下 万寿无疆，振东康泰，国运昌隆，国泰民安，吾皇万岁，吾皇万岁。Daulat ke bawah Duli Tuan Patik. Kami dari Pusat Kegiatan Warga Emas Daerah Tutong merapat sembah ucapan Selamat ulang tahun Hari Keputeraan Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam yang ke-77 tahun. Dirgahayu Kebawah Duli Tuan Patik. Orang ramai dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal berikutan cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Ikuti laporan penuhnya selepas ini. Daulat ke bawah Duli Tuan Patik merafakkan sembah ucapan setinggi-tinggi tahniah dan berdoa semoga Allah lanjutkan usia baginda. Pengerusi ahli-ahli lembaga pengarah, pihak pengurusan dan kaki tangan data stream digital Sendirian Berhad DST ingin mengucapkan selamat Hari Keputeraan ke hadapan Majlis ke bawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibu Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'dul Khairi Waddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam ke-77 tahun. Dirgahayu ke bawah Duli Tuan Patik. Baginda Sultan amat dihormati dan disanjung tinggi oleh seluruh lapisan rakyat kerana pemerintahan baginda yang bijaksana. Baginda mengekalkan baldatun Thayyibatun Warabbun Ghafur, negara Brunei Darussalam aman dan makmur. Semoga dilanjutkan usia baginda, sihat walafiat turun-temurun memerintah negara Brunei Darussalam. Merafak sembah Hari Keputeraan ke-77 tahun GHK Group of Companies. Sambutan perayaan Hari Keputeraan mencerminkan semangat perpaduan J2 yang sentiasa terjalin serta terpelihara di antara tampuk kepimpinan dengan seluruh rakyat dan penduduk di bawah payung kepimpinan Raja yang adil dan bijaksana. Dirgahayu Hari Keputeraan ke-77 tahun daripada Waho Department Store dan Waho Agricultural Farm. Hari Keputeraan Baginda Sultan disambut dengan kesyukuran dan kegembiraan rakyat dan penduduk di seluruh negara. Baginda disayangi dan disanjung tinggi kerana kepimpinan baginda menerajui negara dengan bijaksana sehingga membawa negara maju, aman sejahtera. Selamat Hari Keputeraan ke-77 tahun. Sembah ucapan daripada pengarah urusan dan kaki tangan Nazmi Textile Mall, tekstil terunggul di negara Brunei Darussalam. Dirgahayu Hari Keputeraan ke-77 tahun. Ya Allah, lanjutkan usia baginda Sultan, sihat walafiat, kekal karar memerintah negara. Dengan tulus ikhlas merafak sembah A1 Brunei dan A1 PPE. Keadaan cuaca negara Brunei Darussalam dijangka aktif sehingga Sabtu ini, 22 Julai 2023. Dengan hujan lebat dan berpetir sekali-sekala menjejaskan kebanyakan kawasan negara. Hujan lebat juga dijangka berlaku dari masa ke semasa.
Kelajuan angin boleh meningkat sehingga 60 km sejam semasa atau dekat hujan lebat dan berpetir. Keadaan laut pada amnya berombak di Paras Sederhana hingga bergelora dengan ketinggian ombak mencapai sehingga 3 meter terutama di kawasan lepas pantai. Terdapat risiko berlakunya banjir kilat terutama di kawasan-kawasan rendah dan mudah banjir serta kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat berterusan dan semasa kejadian air pasang. Kejadian tanah susur dan pokok tumbang juga boleh berlaku semasa hujan lebat dan keadaan berangin. Sehubungan itu, orang ramai adalah dinasihatkan untuk mengambil langkah-langkah awal akan kejadian cuaca aktif yang diramalkan berlaku. Jabatan Hal Ehwal Masjid melalui bahagian Hal Ehwal Muslimah dengan kerjasama Pejabat Hal Ehwal Masjid Daerah Temburong dan Jawatan Kuasa Takmir Masjid Pengiran Haji Abu Bakar Kampung Bokok pagi tadi mengadakan Tazkirah Ilal Hijrah. Tazkirah antara lain berkisar tentang sejarah hijrah baginda Rasulullah SAW serta menjelaskan makna hijrah yang dilalui dalam kehidupan masa kini. Selain untuk menyemarakkan sambutan berkenaan, acara juga bertujuan untuk mendalami lagi ayat-ayat suci Al-Quran. Budaya menabung atau tabiat berbelanja berhemat hendaklah diterapkan dalam kalangan generasi muda sedari mereka kecil lagi dan tidak terkecuali kanak-kanak kurang upaya. Justru Persatuan Kanak-kanak Cacat Kaca mengadakan projek menabung kaca di Pusat Kaca Kampung Kulap. Hadir Datuk Paduka Haji Zainal bin Haji Momin yang dipertua Persatuan Kaca. Tahun ini merupakan fasa ketiga projek berkenaan diadakan. Projek tahun ini merupakan fasa ketiga ianya diadakan bermula pada tahun 2021 hingga 2025. Majlis diselajurkan dengan penyampaian hadiah peraduan menulis esei kaca bagi sekolah-sekolah rendah kerajaan dan swasta sempena ulang tahun ke-37 Persatuan berkenaan. Pelbagai aktiviti disusun semasa minggu orientasi bagi lebih 500 pelajar yang mengikuti program Ijazah Sarjana Muda, program Ijazah Sarjana dan pengajian penyelidikan siswazah bagi tahun akademik 2023-2024 di Universiti Teknologi Brunei UTB. Pagi tadi diadakan sesi taklimat oleh Biro Kawalan Narkotik. Taklimat antara lain menggariskan pelbagai jenis dadah, penyalahgunaan dan kesan negatif penggunaannya. Beberapa orang pelajar mengongsikan kursus yang ditawarkan di UTB. Mendalami ilmu food science lah dan dalam masa yang sama ingin membuat kajian ataupun research dalam proses pemakanan dan packaging. Hopefully with that dapat contribute to penambahbaikan proses dan packaging pemakanan di Brunei. Minat saya terhadap bisnes and also saya mau menyambung bisnes keluarga saya sendiri and also saya mau menjadi salah satu aset negara di masa kini dan also masa akan datang. Menceburi kerjaya yang in line with bidang politics, diplomasi dan juga perhubungan awam. Jadi saya berhasrat untuk memperluaskan pengetahuan saya. 13 pelajar di negara ini dapat mengembangkan kemahiran dan pengetahuan apabila menyertai WorldSkills ASEAN Singapore 2023. Pertandingan bermula 22 hingga 22 Julai di Republik Singapura. Rombongan diketuai oleh Dr. Awang Haji Muhammad Zamri bin Haji Sabli, Pengarah Pendidikan Teknik, Ketua Pegawai Eksekutif IBTE berlepas ke Republik Singapura lewat petang tadi. Negara anggota ASEAN dilantik secara bergila-gila menjadi tuan rumah pertandingan setiap 2 tahun sekali. Peserta berpeluang menunjukkan kebolehan teknikal, berkemahiran tinggi secara individu dan kolektif dalam industri masing-masing. Kami sudah membuat persediaan yang lebih dalam harap ya dari tahun lepas sudah mentally prepared lah untuk pertandingan ini.
Penglibatan belia dalam kegiatan kesukarelawanan dapat meningkatkan lagi jati diri dan sahsiah belia. Dengan itu, mereka boleh menyumbang kepada pembangunan negara selaku stakeholders yang dinamik. Saya sarankanlah kepada belia-belia ini agar mereka bergiat aktif mengikuti apa jua persatuan-persatuan NGO yang ada di negara kita ini, negara Brunei Darussalam. Jadi di sana bila mereka telah masuk, di sana mereka akan dapat banyak pengalaman ataupun aktiviti-aktiviti yang telah pun dilakukan. Contohnya seperti jati diri. Memupuk nilai-nilai sosial, terutamanya dalam kalangan generasi muda, adalah penting untuk mewujudkan wawasan Brunei 2035. Adalah penting untuk menanamkan dalam diri generasi muda rasa tanggungjawab warga negara yang kuat, kasih sayang dan rasa hormat sesama orang lain. Belia-belia berkemahiran di mana NGO boleh melahirkan dan memupuk semangat kemasyarakatan. Dengan mengikuti NGO, belia-belia boleh mempelajari teamwork, leadership dan juga ada merasa ihsan kasih kepada masyarakat. Daulat ke bawah duli Tuan Patik. Seorang perempuan warga negara asing diarahkan ke Pejabat Imigresen bahagian penguatkuasaan Kuala Belait kerana melanggar peraturan imigresen penggal 17. Kesalahan didapati semasa operasi sepadu Jabatan Imigresen dan Pendaftaran Kebangsaan ke atas sebuah syarikat swasta di daerah Belait. Majikan dan pemilik syarikat tersebut diarah hadir ke bahagian penguatkuasaan Kuala Belait bagi siasatan dan tindakan lanjut.